Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 44 tahun yang merupakan kes 8010. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 112 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,262 kes. Terdapat 17 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan. Ketiga kluster ini adalah kluster rumah kediaman yang membabitkan 31 kes. Salah satu kluster ini ialah kluster Rentokil Initial yang melibatkan sebuah rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Sempurna Enak dan kluster 1597. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 147 kluster. Manakala terdapat 64 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 159 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,933 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,267 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun haklang mesin dan 2 daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan ECMO, haklang mesin. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,793 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 388,614 ujian. Menteri Kesihatan mengongsikan pada 6 Oktober 2021, 7,116 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, 319,711 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 70.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 206,482 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 45,5% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga mengongsikan hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada pukul 8 malam hingga 4 pagi tadi. Sebanyak 28 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada masa ini stok bekalan darah adalah di tahap sangat rendah. Kementerian Kesihatan sangat mengalu-alukan bantuan orang ramai untuk menderma darah bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan untuk tujuan pembedahan dan rawatan. Mereka yang ingin menderma darah boleh datang ke pusat promosi kesihatan dari jam 8 pagi hingga 2 petang pada hari-hari bekerja
secara walk-in atau melalui tempahan di aplikasi BloodCard. Dalam situasi negara dilanda pandemik COVID-19, Biro Kawalan Narkotik BKN tetap meneruskan usahanya dalam memastikan orang awam di negara ini bebas dari ancaman dadah. Baru-baru ini, BKN berjaya menumpaskan satu lagi sindiket pengedaran dadah melalui operasi Black. Dalam operasi dari 19 hingga 28 September 2021 itu, BKN berjaya menahan 12 individu, 9 lelaki dan 3 perempuan berusia antara 20 hingga 53 tahun dengan seorang daripadanya dipercayai menjadi ketua sindiket. Pihak BKN juga telah merampas beberapa paket yang dipercayai berisi dadah jenis syabu dengan jumlah berat keseluruhan 55 gram, alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menghisap dadah. Wang tunai berjumlah RM1,163 Brunei yang dipercayai hasil pengedaran dadah juga turut dirampas. Dalam operasi itu juga 2 orang telah ditahan semasa menjalani pengasingan diri di salah sebuah pusat pengasingan kebangsaan. Hasil siasatan BKN mendapati kedua-duanya telah menggunakan dadah jenis syabu semasa di pusat berkenaan dan salah seorang daripada mereka juga disyaki menjual dadah jenis syabu kepada pesakit-pesakit yang berada di pusat pengasingan kebangsaan. Mereka mendapatkan bekalan dadah melalui rakan mereka yang menghantar beg berisi makanan dan menyembunyikannya di dalam makanan tersebut. Rakan mereka yang menghantar makanan yang berisi dadah itu juga turut ditangkap. Kesemua tangkapan ditahan bagi siasatan BKN di bawah kesalahan-kesalahan berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal. Seksyen 6-A APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang telah diubah suai untuk memakan dadah terkawal. Siasatan pihak BKN mendapati pengedar-pengedar dadah masih lagi giat menjalankan aktiviti haram mereka tanpa menghiraukan penularan dan jangkitan wabak COVID-19 dan keperluan untuk membendung masalah pandemik secara bersepadu. Kegiatan mereka bukan sahaja menyalahi undang-undang, bahkan mengundang kemudaratan dan ancaman kepada kesihatan awam dan masyarakat di negara ini. Oleh itu, adalah mustahak bagi rakyat di negara ini untuk bersatu padu dan membantu agensi penguatkuasa membenteras aktiviti-aktiviti haram ini. BKN juga tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan, penguatkuasaan dan beberapa buah kementerian atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi tersebut. Penyelarasan sangat kritikal dalam usaha memerangi COVID-19. ASEAN boleh menerajui dalam membentuk semula prasarana kesihatan global melalui perkongsian pengetahuan, maklumat dan sumber-sumber. Satu platform perkongsian yang dilengkapi dengan sains dan teknologi akan membawa kepada pendekatan holistik dan pada masa yang sama membantu menangani risiko peminggiran penduduk. Perkara ini dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa majlis penutupan persidangan khas peringkat Menteri bagi Kesihatan Awam Digital ASEAN petang tadi yang diadakan secara maya dari Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah berkata, adanya peluang jelas bagi ASEAN untuk bekerjasama dengan Pertubuhan Penyelidikan dan Berbilang Hala Kesihatan Awam dalam mengumpul lebih banyak data pada masa sebenar dan bukti dalam dunia sebenar
ke arah usaha mengoptimumkan dan menginovasikan kajian klinikal semasa serta mengurangkan kos data. Tambahnya, ketidaktentuan dan cabaran di masa hadapan memerlukan inovasi, penyelarasan dan komitmen dari semua pihak. Nilai asas kerjasama dalam hal ini adalah perpaduan dan kerjasama dalam menghadapi risiko yang mempengaruhi semua. Terdahulu dalam ucap tama, Dr. Kung Fuak Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosial Budaya ASEAN mengenai hidup dengan COVID-19 menentukan apa itu normal baharu dan bagaimana ekonomi serantau boleh pulih di sebalik pandemik. Acara juga diserikan dengan pelancaran EVYD Knowledge Hub diikuti dengan sesi perbincangan yang antaranya disertai oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Negara Brunei Darussalam menyokong sepenuhnya pembangunan dan promosi ekonomi berdaya tahan yang mengutamakan pembangunan rendah karbon. Berucap semasa forum menteri-menteri dan pihak berkuasa alam sekitar Asia Pasifik keempat, Menteri Pembangunan mengongsikan dasar dan perundangan untuk melindungi alam sekitar dan sumber semula jadi daripada pencemaran dan kesan perubahan iklim yang merangkumi dasar perubahan iklim nasional Brunei yang diperkembangkan untuk membuka jalan ke arah negara yang rendah karbon dan iklim yang lestari bagi masa depan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menjelaskan forum tersebut menjadi platform penting bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun kembali dan menyelaraskan kerjasama untuk mewujudkan persekitaran dan iklim yang lestari. Sementara itu, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, mengongsikan usaha negara Brunei Darussalam dalam memperkuat langkah-langkah dasar, tindakan strategik, mekanisme kerjasama serta tindakan dalam memajukan perlindungan alam sekitar dan menangani masalah perubahan iklim. Forum berlangsung secara maya bermula 5 hingga 7 Oktober 2021. Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis doa kesyukuran, bacaan ratib al-atas dan bacaan surah Yasin sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Majlis yang diadakan secara maya itu diselajurkan dengan sambutan Hari Pandu Puteri tahun 2021 Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis merupakan kegiatan tahunan persatuan yang antara lain bertujuan memohon perlindungan daripada wabak COVID-19 dan mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli persatuan secara dalam talian. Doa kesyukuran dibacakan oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian. Hari Pandu Puteri turut diraikan bersempena International Day of the Girl yang disambut setiap 11 Oktober. Turut mengadakan majlis serupa, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Majlis yang diadakan secara dalam talian ini disertai oleh 170 orang yang terdiri daripada para guru dan kaki tangan sekolah. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah Yasin beramai-ramai. Isu semasa yang tertumpu kepada pemantapan penggunaan bahasa Melayu, istilah-istilah baru dan tulisan Jawi serta mempelopori pelbagai disiplin ilmu semasa antara perbincangan semasa tamu bahasa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pagi tadi dengan tajuk Bahasa Melayu dalam Alam Melayu. Dua ahli panel menyertai perbincangan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pengarah Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Dr. Muhammad Najib bin Nur Rashid, Penyelidik Bahasa Universiti Brunei Darussalam.
Dasar bagi pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu telah dikemas kini sebagai usaha memudah cara orang ramai semasa penularan wabak COVID-19. Semasa sidang media, pengemas-kinian perkhidmatan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan menjelaskan sejak pendaftaran domestic runners mula dibukakan pada 2 Oktober 2021, 4,451 orang domestic runners telah mendaftar dan disenaraikan dalam direktori di laman web MTIC setakat 6 Oktober. Justru kementerian tersebut mengingatkan domestic runners yang berdaftar untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ini termasuk bagi setiap runners untuk dikehendaki membuat ujian swab COVID-19 RT-PCR setiap minggu di pusat-pusat swab pandu lalu bagi memastikan mereka adalah negatif dari jangkitan COVID-19. Seterusnya, para domestic runners hendaklah mengemaskinikan tarikh terakhir menjalani ujian swab masing-masing pada setiap minggu melalui laman web MTIC, iaitu www.mtic.gov.bn/pendaftaran bermula dari hari Jumaat 8 hari bulan Oktober 2021. Sementara itu, Awang Haji Rozali bin Haji Saidun, Pengarah Pengangkutan Darat menjelaskan beberapa perubahan kepada isi kandungan pesanan ringkas SMS kepada pemohon yang berjaya membaharui lesen kenderaan atau lesen memandu mereka bermula pada hari Jumaat 8 Oktober 2021. Jelasnya, pesanan ringkas adalah sebagai ganti kepada pelekat lesen kenderaan dan kad lesen memandu. Berikut dikongsikan isi kandungan SMS mengikut jenis permohonan, iaitu SMS bagi lesen kenderaan dan SMS bagi lesen memandu. Bagi lesen kenderaan, isi kandungan SMS antara lain ialah bilangan kenderaan dan tempoh tarikh lesen kenderaan yang sah, seperti sebagai contoh, lesen kenderaan dengan bilangan kenderaan telah diperbaharui. SMS ini adalah lesen kenderaan sah bermula daripada tarikh sekian sehingga sekian. Itu bagi lesen memandu, isi kandungan SMS ialah antara lainnya ialah bilangan kad pintar, jenis kelas lesen dan tempoh sah laku memandu seperti berikut. Untuk contoh saja, lesen memandu kelas 3 bagi nombor kad pengenalan telah diperbaharui. SMS ini adalah lesen memandu bagi tempoh yang diberikan. Jabatan Daerah Brunei dan Mara pagi tadi melaksanakan program antigen rapid test ke atas semua penjaja pasar Pantai Jerudong sebagai mengawal penularan wabak COVID-19 di samping memastikan tiada jangkitan dalam kalangan penjaja. 121 penjaja terlibat dalam program tersebut. Ia juga akan dilaratkan ke semua gerai di bawah kawalan jabatan berkenaan. Pihak jabatan juga menasihatkan kepada para pengunjung pasar berkenaan untuk mematuhi peraturan yang dilaksanakan dengan mengimbas kod QR dan membuat pemeriksaan suhu badan di samping peka dengan penjarakan sosial semasa berada di pasar berkenaan.